Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu hari ini dan dapat melaksanakan solat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi pelbagai jenis nikmat. InsyaAllah hari ini kita akan baca bab yang ke-10. Bab yang 10 yang berkaitan dengan iman, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat sabit dengan dalil. Dalil akli maupun dalil naqli. Dan apabila cerita tentang hari akhirat, maka adalah perkara yang berkaitan dengan nikmat syurga dan juga azab di neraka. Beriman kepada hari akhirat merupakan rukun iman yang kelima. Pertama, rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari akhirat nombor 5. Yang keenam, beriman kepada qada dan juga qadar. Dan Al-Quran, salah satu daripada asas ajaran Al-Quran dan juga sunnah ialah beriman kepada keesaan Allah dan juga percaya kepada hari akhirat. Awal-awal Nabi membawa akidah di Mekah dua perkara ni, beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhirat. Itu asas. Apabila seseorang ini percaya tentang keesaan Allah, Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur segala-galanya, maka apa sahaja yang datang daripada Allah, maka orang yang beriman ini akan terima dan beriman. Bila Allah kata ada hari akhirat, maka orang yang Muslim ini akan beriman, kerana yang sebut benda itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalui logik akal sekalipun perlu adanya hari akhirat ini. Kerana apa? Manusia sentiasa melihat di dalam kehidupannya, kadang-kala di dalam banyak perkara ketidakadilan itu ada. Maknanya bukan semua benda ini berakhir dengan adil. Tidak ada keadilan. Kadang-kadang yang kuat menindas yang lemah. Habis yang lemah tu macam mana? Dah kena tindas. Ada yang ditipu, ada yang diambil hartanya. Jadi orang yang diambil hartanya macam mana nak cari keadilan ni? Maka ada hari akhirat yang menentukan, yang akan membicara setiap manusia. Kalau dia buat benda yang baik, maka diberi ganjaran pahala kebaikan. Kalau dia buat benda yang tak elok,
maka dia kena bayar, kena bagi ganti rugi, bayar ganti rugi, dan akhirnya diumpan ke dalam api neraka. Kalau tak dapat, bayar ganti rugi. Mbak, okey, habis. Sekiranya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tergugat, maka keyakinan kepada hari akhirat juga akan tergugat. Tapi bila seseorang ni beriman adanya Allah, esanya Allah, semua perkara yang berkaitan dengan hari akhirat dan apa sahaja yang Allah beritahu, dia akan percaya. Tapi kalau orang ni tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga tidak akan yakin dengan adanya hari akhirat. Begitulah puak etis, tidak percaya akan adanya Tuhan, maka dengan sendirinya dia juga tidak percaya adanya hari akhirat. Dia sendiri tak percaya ada Tuhan. Bila dia tak percaya ada Tuhan, akhirat pun dia tak percayalah. Kan begitu. Ada pula golongan yang ketiga, dia ragu-ragu. Jadi golongan beriman dia percaya, yakin. Golongan etis dia tak percaya Tuhan, tak yakinlah ada akhirat. Yang ketiga golongan ragu-ragu. Ragu-ragu tentang Tuhan. Bagaimana cara kita nak menanamkan keyakinannya? Maka kita beritahulah logik akal bahawa setiap alam, benda yang ada di alam ini mesti ada yang menjadikannya. Menjadikannya. Maka yang menjadikannya itu mestilah bukan daripada kalangan makhluk, mestilah daripada pencipta. Pencipta itu ialah Allah. Kemudian macam mana nak yakinkan adanya akhirat? Maka kita katakan bahawa setiap benda tadi yang tidak ada keadilan mesti diselesaikan. Faham tak? Setiap benda yang berlaku kat dunia ni yang tidak ada keadilan, maka perlu diselesaikan dengan adil. Di dunia tak selesai, maka di akhiratlah tempat untuk menyelesaikan. Contohnya, ada orang, ada binatang menanduk binatang lain. Binatang tu tak boleh balas. Mana ada keadilan? Sedangkan keadilan ni suatu benda yang penting dalam kehidupan. Maka Allah jadikan keadilan itu di padang mahsyar. Lembu yang kena tanduk tu, dia balas pula lembu yang menanduk. Gitu. Begitulah manusia ni. Dan kematian adalah merupakan pintu gerbang ke akhirat. Kematian merupakan pintu gerbang kepada akhirat. Maka yang kita nak takut apa? Takut kematian ke? Ataupun takut benda yang akan berlaku di akhirat? Mana satu yang kita kena takut? Yang patut kita takut ni apa? Takut kematian ke? Takut benda yang akan berlaku di akhirat nanti? Seingat saya lah, Ustaz Ismail Kamus ni, Allah yarham, dia beritahu tak perlu kita takut mati. Mati itu memang mati. Yang kita takut benda yang selepas mati, itu yang perlu dikhawatirkan. Kita boleh jawab ke soalan kita ni menang ke kalah ke, berjaya ke tidak ke, itu yang perlu ditakuti, bukan mati tu. Maka yang perlu kita fikir apa? Amalan kita. Amalan kita. Baik. Ada sebahagian manusia mengatakan hidup ini hanya kehidupan dunia, selepas mati, matilah, tak ada apa-apa. Tapi Islam tidak beriman dengan pendapat tersebut. Pasal tu ada yang mengatakan apabila seseorang ini ingat mati, maka ia akan ingat Tuhan. Kerana bukan pasal ingat mati tu, dia ingat selepas daripada kematian ini ada persoalan dan sebagainya, maka orang ini dia akan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seseorang manusia itu tidak memikirkan tentang perkara selepas mati, maka dia juga tidak takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang menunjukkan adanya hari akhirat. Dalil yang menunjukkan adanya hari akhirat.
ada dua. Pertama dalil naqli, yang kedua dalil aqli. Dalil naqli ni lagi satu apa? Aqli. Satu naqli, satu aqli. Dalil naqli ialah dalil yang kita dapati menerusi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Itu dipanggil dalil naqli. Satu lagi dalil dipanggil dalil aqli, dalil yang berdasarkan akal fikiran. Kedua-dua dalil ini menunjukkan adanya hari akhirat. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang adanya kehidupan selepas mati. Untuk dihitung segala amalan tiap-tiap seorang individu yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Allah yang beritahu setiap manusia ini akan mati. Selepas mati, manusia akan dihidupkan semula untuk diberi perhitungan terhadap amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itu dalil naqli lah. Dalil-dalil aqli pula ialah bahawa setiap manusia yang hidup pada zaman dahulu dan sekarang, sama ada yang tinggal di kota atau di desa, yang pandai atau jahil, mempunyai perasaan yang halus bahawa selepas kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang berikutnya untuk seseorang mendapat keadilan yang tidak diperolehinya di dunia yang sementara ini. Di akhirat kelak, manusia akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan amalannya, sama ada baik ataupun jahat. Dia kata memang pada perasaan manusia ini ada taslit tentang kepercayaan adanya akhirat. Betul? Kadang-kadang orang cakap tak apa, sekarang ni kamu menang, kita jumpa kat mana ni? Jumpa di mana? Dia kata jumpa di padang mahsyar. Oh, jauh dia. Dengar tak? Jadi bila dia kata jumpa kat padang mahsyar tu, dia puas lah. Pasal dia tahu benda tu pasti akan berlaku. Tapi kalau kata tak apa, nanti kita jumpa kat mahkamah, belum tentu lagi. Belum tentu puas lagi. Tapi di padang mahsyar dia akan puas. Jadi manusia ni dia kata ada perasaan itu. Sehingga kan ada orang-orang yang bukan Islam pun menyatakan memang perasaan semula jadi yang tersemat dalam jiwa manusia, ada tersemat di dalamnya tentang adanya hari akhirat selepas mati. Dia kata ada. Cuma kadang-kadang disebabkan manusia ni bergelumang dengan kebendaan, menyebabkan kepercayaan itu yang terselit dalam jiwa tu akhirnya menjadi pudar dan akhirnya hilang daripada diri seseorang. Gitu je. Sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberi kepercayaan kepada manusia terhadap sesuatu perkara, maka ditanamkan fikiran itu dalam perasaannya. Keinginan untuk kekal hidup walaupun di alam yang lain adalah perasaannya yang begitu lumrah bagi jiwa manusia yang tidak boleh dipandang sepi. Hakikat penting tentang hidup semula selepas mati ini tidak sampai kepadanya menerusi material sahaja, bahkan dari segi akidah dan kesedaran jiwa. Jadi keyakinan ni adanya hari akhirat ni datang melalui akidah, kepercayaan, iaitu daripada dalil naqli dan juga akli, dan juga daripada kesedaran jiwa. Kesedaran jiwa seseorang yang bersih. Bila dia tengok alam ni kan, maka dia dapat dari segi pemikiran dia. Sesungguhnya ilham itu merupakan perkara penting untuk memahami sesuatu hakikat dari segi ilmiah. Baik tuan-tuan. Lepas tu cerita banyak-banyak ni tak apalah. Jadi kita bermula daripada mana? Bermula daripada proses kejadian, daripada setitik air mani, kemudian menjadi bayi, kanak-kanak, pemuda, dewasa dan jadi tua. Perubahan-perubahan ini akan terjadi kepada seseorang. Akan terjadi terhadap seseorang. Tetapi si Ahmad ni dia kata, seorang yang bernama Ahmad berbeza bentuknya ketika bayi, tapi ketika kanak-kanak bentuk berbeza. Jadi dewasa, muda dan tua. Sekarang ni bila tua, bentuk pun berbeza. Kan, bentuk berbeza tetapi dia tetap Ahmad. Dia tetap Ahmad. Apabila tua, dia mati. Ada. Ini kebiasaan lah.
Mati adalah perubahan terakhir kehidupan dunia. Jadi mati ini adalah merupakan perkara terakhir daripada kehidupan dunia. Selanjutnya diubah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sifat-sifat dan bentuk yang tidak diketahui oleh kita kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hakikatnya sebagai manusia adalah tetap. Dia nak cerita gini, tuan. Dia lahir sebagai manusia, Ahmad ni, daripada bayi kanak-kanak ni naik-naik dewasa sampai tua, mati. Kemudian lepas mati ada kehidupan, Allah beritahu. Jadi kehidupan yang akan datang ni macam mana bentuk dia, macam mana gemuk ke kurus ke apa ke benda tu tak tahu. Sifat dia tak tahu, tapi dia tetap akan dibangkitkan sebagai manusia. Dia tak akan jadi lembu kerbau, tak dia lah. Tak, tetap manusia. Perubahan-perubahan yang berlaku semenjak mati itu adalah perkara gaib pada pandangan dunia kini. Maknanya selepas mati ini dihidupkan, apa yang akan berlaku selepas mati ini, itu tak ada siapa yang tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang maha mengetahui. Dan apa yang Allah beritahu kepada Nabi SAW, setakat itu sahajalah yang kita tahu. Allah yang maha kuasa menciptakan manusia, maka dia jugalah yang maha kuasa untuk menghidupkan manusia selepas daripada mati. Boleh tak? Ada orang pertikai, macam mana tulang-tulang yang ditanam manusia, yang ditanam akhirnya jadi tulang-tulang, akhirnya tulang tu pun hancur. Macam mana tulang semua dah hancur, tiba-tiba nak cipta manusia balik? Kan, dah hancur dah. Seperti mana pemimpin-pemimpin Quraisy beritahu kepada Nabi SAW, dia bawa tulang-tulang ni, Muhammad, ini dah jadi tulang dah ni, boleh jadi manusia balik ke? Boleh hidup semula ke? Maka disebut dalam surah Yasin tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala daripada tak ada manusia tu, daripada air mani tu pun Allah boleh cipta manusia. Apatah lagi bila manusia tu dah dicipta, manusia mati, nak hidupkan semula, lagilah benda tu mudah. Tapi bagi Allah tak ada benda mudah, tak ada benda susah. Ini dari segi bahasa, jangan tersilap faham lah. Ada? Kan kita nak buat meja ni tak? Nak buat meja ni senang ke susah? Susah lah daripada awal, kan? Kena cari kayu, kena. Tapi bila meja ni kita pecahkan, kayu-kayu ni kita buka, lepas tu nak buat meja ni balik, senang ke tidak? Senang lah, kan? Pasal benda semua dah ada. Tapi ciptaan dihidupkan manusia tak adalah macam tu. Ini sebagai contoh je. Baik, habis perkara yang berkaitan dengan roh. Roh ni satu masalah yang lain. Roh ini nyawa atau ruh, lebih kurang samalah. Imam Al-Ghazali membeza-bezakan roh ni apa. Nyawa ataupun roh adalah perkara yang paling rumit dalam bidang ilmu dan falsafah. Ilmu kita, agama dan juga dari segi falsafah. Sejak manusia mula memikirkan tentang hakikat sesuatu perkara, manusia ni yang otaknya asyik berjalan ni, dia fikir kita ni siapa kita? Apa hakikat kita ni? Kita ni dia berasal daripada mana? Dia fikirlah. Apa yang menyebabkan tangan ni boleh bergerak? Kenapa tiba-tiba ada waktu bila dapat penyakit ni tak boleh bergerak? Kenapa lepas mati tak boleh bergerak tangan? Orang yang jenis fikir, dia fikirlah. Maka dia pun ceritalah. Islam kata kerana ada roh. Kerana ada roh, maka benda tu bergerak. Tak? Baik. Di antara mukjizat Al-Quran ialah meletakkan masalah ini, masalah roh ini di tempatnya yang betul. Al-Quran beritahu tentang roh ini. Kerana apa Al-Quran beritahu? Kerana fikiran manusia yang terbatas, walhal masalah roh ialah perkara yang metafisik. Kenapa Al-Quran kena ceritakan masalah roh ni? Kerana manusia tak boleh nak fikir dengan akal. Sebab apa tak boleh nak fikir dengan akal? Sebab benda roh ni benda tak nampak.
benda tak nampak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran panduan untuk manusia yang berkaitan dengan ruh ni, supaya manusia jangan tersilap fikir berkaitan dengan ruh. Pasal tu dia cerita dalam Al-Quran pasal manusia itu memang satu makhluk Allah yang sentiasa memikir. Manusia ini satu makhluk Allah yang sentiasa memikir untuk memajukan diri, untuk memajukan kehidupan. Tak? Lembu, ya, ya. Lembu memikir. Lembu kerbau memikir ataupun tidak? Lembu dia tidak memikir. Pasal tu dia tidak ada kemajuan. Zaman dulu dia makan rumput, zaman sekarang pun dia makan rumput. Dia tak ada kemajuan. Lepas ni nak duduk kat apartmen ke, tak ada. Adapun manusia, makhluk Allah yang berfikir, berubah-ubah. Maka nak elak manusia ni daripada terjerumus kepada kesilapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran berkaitan dengan roh. Maka kita peganglah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu berkaitan dengan roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkaitan ruh, tentang ruh. Orang-orang kafir ini bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Apa Allah beri panduan bagi kita? Katakanlah kepada mereka, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kalau nak cerita roh ni apa benda, itu urusan Allah. Dan Allah beritahu, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Allah bagi kepada manusia ni daripada zaman dulu sampailah bila-bila ni, ilmu yang ada pada manusia kalau dicantum semua tu, Allah kata Allah bagi ilmu kepada manusia sedikit sahaja. Yang sedikit tu yang kamu fikir, yang baru kamu jangan fikir. Itu urusan aku. Habis itu. Itu panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu di dalam Al-Quran. Senanglah, tak payahlah kita buang masa roh ni macam mana bentuk apa, tak payah. Ada. Memang pengetahuan manusia itu sedikit dan terbatas. Memang betul lah. Hebat-hebat kita ni, teknologi lah, apa benda lah ni semua kan. Besok berapa kali masuk tandas? Tahu? Mana tahu? Tahu berapa kali nak masuk tandas besok? Tak tahu. Tak tahu. Kita ni sendiri lah, bukan cerita orang lain. Tak tahu. Terbatas. Sebab masa hidupnya terhad. Ilmu manusia ni terbatas. Salah satu sebab apa? Kerana umur manusia terhad. Keadaan yang dialami juga terhad. Dan fikirannya tidak mutlak. Dia duduk kat Malaysia setakat sini, dia duduk kat Bandar Putih setakat sini, dia tak tahu yang tempat lain macam mana. Semua terhad kita ni. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Habis. Pasal tu ada seorang sarjana Perancis, dia beritahu kat sinilah, Charles Richer, seorang sarjana Perancis mengatakan, kenapakah kita tidak mengatakan dengan suara yang lantang bahawa ilmu yang kita milik sampai sekarang cuma mengetahui dari segi lahiriah sahaja. Kenapa kamu tak nak mengaku? Dia ni orang kafir ni. Dia kata benda ilmu yang kita dapat sampai sekarang ni, sebenarnya ilmu yang kita ada ni, ilmu yang hanya kita dapat mengetahui benda lahiriah saja. Tetapi hakikatnya memang tidak diketahui serta tidak termasuk di bawah panca indera kita. Itu kita tak tahu. Hakikat sesuatu benda ni macam mana akan datang ni, itu kita tak tahu. Kita cuma tahu sekarang ni lah macam ni. Roh ni macam mana, itu kita tak tahu. Sebenarnya tabiat dan hakikat bagi undang-undang ilmu yang mengarahkan benda yang hidup dan beku adalah sangat jauh
untuk dimengerti oleh akal fikiran kita. Pada akhirnya beliau berkata, orang yang benar-benar pandai, hendaklah dia merendahkan dirinya dan berani merendahkan diri kerana ilmu kita sedikit, dan berani sebab bidang dunia memang sentiasa terbuka untuk dibuat kajian. Jadi dia kata, kita ni hanya tahu benda yang zahir saja, hakikat sesuatu itu kita tidak tahu. Maka dia kata orang yang paling pandai ialah orang yang merendahkan diri kepada ilmu, merendahkan diri kepada Allah lah. Itu yang paling betul lah. Kerana ilmu kita sedikit, kita tak tahu semua benda. Maka bila Allah dah beritahu sesuatu itu, maka kita terima. Jangan kita sombong. Kita kena merendah diri kepada perintah Allah. Jangan sombong sebab ilmu kita terbatas. Dan dalam masa yang sama kita kena berani. Berani apa maksud dia? Kita beranilah membuat kajian berkaitan dengan dunia kita yang zahir ini. Buatlah kajian. Baik. Al-Quran telah menyatakan rohlah yang membawa manusia hidup. Kemudian Allah beritahu rohlah yang menyebabkan manusia itu hidup. Roh ni Allah beri. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku, iaitu Allah, sempurnakan kejadiannya, kejadian manusia ini, serta aku tiupkan padanya roh, iaitu Nabi Adam AS, daripada ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Nampak? Jadi bila manusia ini ada roh, maka hiduplah dia. Baik. Tetapi apa yang kita tahu tentang roh ialah perkara yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam tubuh manusia. Roh ini ialah perkara yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam tubuh manusia, maka hiduplah manusia itu. Dan apabila sampai ajal, roh itu dikeluarkan daripada badan, lantas matilah seseorang. Itulah cerita dia. Itu cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Kemudian dia kata apa? Sebenarnya dalam Al-Quran didapati lebih kurang 300 ayat yang mengatakan tentang kematian dan keadaan-keadaan kehidupan selepas daripada mati, seperti alam barzakh dan juga alam akhirat. Dah habis dah cerita roh. Cerita sekarang ni nak cerita balik kepada hari akhirat tadi. Dalam Al-Quran ada lebih kurang 300 ayat yang menceritakan tentang kematian dan perkara yang berlaku selepas daripada kematian. Antaranya ialah kehidupan selepas mati, yang apa yang berlaku di alam barzakh dan juga apa yang berlaku di akhirat ataupun di padang mahsyar. Boleh? Okey. Habis. Kita tengok dia cerita ke tidak. Nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan roh itu kekal. Sekarang masuk ni pula. Boleh. Pertama, roh tu tak ada siapa yang tahu melainkan apa yang Allah beritahu. Dan kemudian pula ayat Quran beritahu, kalau Allah masukkan roh, hidup orang tu. Kalau Allah tarik roh, mati orang. Habis. Masuk dalam kubur, jasad hancur. Betul? Roh macam mana? Roh hancur ke tidak? Bila manusia masuk dalam kubur, lama hancur tubuh badan. Roh hancur ke tidak? Roh ni tidak hancur, dia kekal. Roh ini kekal. Siapa begitu? Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melalui hadis-hadis Nabi. Pasal tu ada roh yang mendapat nikmat kerana amalannya di dunia dahulu itu takkan jahat tak? Salah tak? Salah kan? Ada roh yang mendapat nikmat kerana apa? Kerana amalannya di dunia dahulu itu baik, bukan jahat. Tak? Betul? Salah kan tak? Ada roh yang mendapat nikmat. Kerana apa? Kerana dia ketika hidup, dia buat benda yang baik.
Dan ada roh yang terseksa lantaran amalan jahatnya di dunia dahulu itu. Kan? Ada roh yang diseksa. Makna roh ni tidak hancur, tidak musnah, dia kekal. Dan ada roh yang mengatakan roh orang-orang mati, dan ada roh yang mengatakan, takkan ada? Bukan roh mengatakan tak? Ada hadis ya. Ada hadis yang mengatakan dah. Salah kan? Kan? Dan ada yang mengatakan, rasa ada hadis ni, bukan roh ni. Mengatakan roh orang yang mati dalam keadaan baik merupakan sebuah daripada taman syurga. Manakala roh orang yang mati dalam keadaan jahat merupakan satu gaung daripada neraka. Di sini perlu dijelaskan tentang alam barzah ataupun hidup dalam kubur sebelum daripada kebangkitan hari kiamat. Ada hadis yang mengatakan berkaitan dengan alam barzah kubur. Kan Nabi ada sebut roh orang yang mati dalam keadaan baik, maka kubur akan menjadi sebagai sebuah daripada taman syurga. Betul? Kubur tu tuan-tuan betul kat situlah. Roh orang yang mati dalam keadaan baik, kuburnya merupakan sebuah daripada taman syurga. Manakala roh orang yang mati dalam keadaan jahat, kuburnya merupakan satu gaung daripada gaung api neraka. Betul? Betul tak? Macam tu tak? Baik. Maka kat sini dia nak cerita pula tentang alam barzah, iaitu kehidupan dalam kubur sebelum daripada kebangkitan di akhirat. Jadi kita ni tuan-tuan, selepas daripada hidup kat dunia, kita akan masuk satu stesen. Apa nama dia? Alam barzah. Bukan RNR tuan-tuan. Sebab RNR macam-macam boleh buat kan. Boleh relax kan? Boleh ambil minum air, boleh apa tak? Tapi dalam tu boleh beramal, tak boleh. Tapi ada nikmat, ada seksaan. Ada nikmat. Orang yang baik, dia dapatlah nikmat. Jadi alam kubur itu sebelum daripada kebangkitan dipanggil alam barzah. Dipanggil barzah. Jadi barzah adalah dinding yang membatasi antara dua ruang, iaitu bermula alam barzah ni bermula daripada mati sampailah hari kebangkitan manusia. Itu dipanggil alam barzah. Tak kira lah dia mati dikuburkan kat tanah ke, dia mati dimakan oleh harimau ke, tak kira. Dipanggil alam barzah. Sebab roh itu, bukan jasad itu. Roh. Maka alam barzah, ia merupakan dinding yang membataskan antara dunia dan akhirat yang dinamakan barzah. Ia adalah alam tempat perhatian arwah orang mati. Cerita ni bukan cerita pasal fizikal. Cerita dia berkaitan dengan apa? Arwah ni roh lah. Sebelum dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah roh menunggu akhirat. Akhirat yang sebenar bermula daripada kiamat. Dia kata akhirat yang sebenar bermula daripada kiamat. Boleh baik. Habis. Lepas tu cerita banyak ni banyak. Tentang alam barzah, jangan dipandang dengan kacamata duniawi. Dunia adalah alam kebendaan yang didiami, yang dialami oleh manusia dengan tubuh kasarnya. Manakala alam barzah, jasad manusia telah terpisah daripada rohnya
oleh itu kehidupan manusia adalah kehidupan rohaniah. Boleh. Jangan kita nak fikir tentang alam kubur, alam barzah ni dengan akal kita. Itu tak boleh. Sebab benda yang kat dunia ni benda yang nampak. Adapun alam barzah ni berkaitan dengan rohani. Akhir sekali ni tuan-tuan, akhir sekali ada golongan yang tidak percaya ada hidup sesudah mati. Contohnya ateis. Itu satu golongan. Ada pula golongan lain yang mempercayai bahawa apabila manusia mati, maka dia akan menghadapi kehidupan reinkarnasi. Reinkarnasi, iaitu penjelmaan. Ada golongan memahami, mengakui, mempercayai bahawa apabila manusia ni mati, dia akan mengalami kehidupan reinkarnasi. Apa makna penjelmaan? Dia akan dihidupkan. Dalam Islam dipanggil tanasuk al-arwah. Dulu ada ustaz tu cakap ada tanasuk al-arwah. Itu salah itu. Dalam Islam tak ada. Tanasuk al-arwah ni tidak ada dalam Islam. Pasal tu dia kata orang yang mati ni, orang Hindu, bila mati ni, maka roh tu akan jadi, dia akan jelmakan dalam perubahan bentuk kehidupan yang lain. Ikut pada tingkah laku orang ni. Kalau dia jahat, maka dilahirkanlah dalam bentuk binatang yang tak bagus, anjing, babi, kucing. Kalau dia baik, dia jadikan binatang yang bagus-bagus sikit. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Reinkarnasi. Dulu ada ustaz cakap gitu tak? Yang tu dia tersilap lah. Tersilap. Benda ni tidak ada di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita cerita pula manusia dibangkitkan semula, huru-hara dan juga nikmat dan juga azab di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.